Hai. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu harap semua anak-anak tahun 4 sihat, dan ceria. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Masih lagi di unit 2, tajuk manusia. Standard kandungan 2.1 pernafasan manusia, standard pembelajaran 2.1.5 mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan. Objektif pembelajaran merumuskan kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti. Kadar pernafasan. Tahu tak apa itu kadar pernafasan? Dekat sini cikgu akan bagi tahu. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada, bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Maksudnya bila kita sebut kadar pernafasan ni, bilangan pergerakan dada. Kita kira berapa bilangan pergerakan dada kita naik dan turun dalam tempoh 1 minit. Seperti yang kita tahu, semasa kita bernafas, kita menarik nafas, dada kita akan menaik. Dan semasa kita menghembus nafas, dada kita akan menurun. Jadi bila disebut kadar pernafasan, daripada dada menaik dan menurun ni lah kita kira bilangan dalam 1 minit. Bilangan naik dan turun dada dalam 1 minit itu dikenali sebagai kadar pernafasan. Kita tengok. Kadar pernafasan juga bergantung pada jenis aktiviti yang dijalankan. Dalam gambar ni, yang ini ada dalam buku teks. Dalam gambar ni ada beberapa aktiviti. Ni di kawasan taman beberapa aktiviti yang dilakukan di kawasan taman rekreasi ni. Taman tempat ada yang beriadah, kan? Ada yang berjalan-jalan kat sini. Kita tengok. Mula-mula kadar pernafasan. Tadi kita dah sebut apa itu kadar pernafasan. Kadar pernafasan adalah bilangan naik dan turun dada dalam tempoh 1 minit. Dalam 1 minit berapa bilangan turun naik dada tadi. Kita tengok kadar pernafasan tinggi dulu. Kita tengok aktiviti untuk kadar pernafasan tinggi ni. Yang ini dia berjoging. Dan murid ni, budak perempuan ni dia sedang melompat tali. Skipping. Itu adalah kadar pernafasan tinggi. Maksudnya dia membuat aktiviti yang lebih lasak, lebih cergas. Itu kadar pernafasan dia tinggi. Kita tengok kadar pernafasan sederhana. Di sini orang ni sedang berjalan. Yang ini dia sedang, dia dua orang ni sedang membuat senaman tai chi. Yang ini kadar pernafasan sederhana. Aktiviti dia tidak terlalu cergas dan tidak terlalu aktif. Jadi kadar pernafasan dia sederhana. Kita tengok. Kadar pernafasan rendah. Yang ini. Pakcik ni dia duduk. Dia duduk dekat bangku. Dia ambil angin, ambil udara, tengok sekeliling dia. Memerhatikan ragam-ragam orang di sekeliling. Dia duduk ni, dia tak ada buat aktiviti, dia hanya duduk, tarik nafas seperti biasa. Itu adalah kadar pernafasan rendah. Bila kita sebut kadar pernafasan tinggi, sederhana, rendah ni, kita kena tahu kenapa kita cakap tinggi. Kita tengok. Kadar pernafasan rendah. Kita tengok dulu kadar pernafasan rendah. Antara contoh aktiviti yang mempunyai kadar pernafasan rendah adalah seperti membaca, mendengar muzik, tidur, duduk menunggu bas. Yang ini dia melukis. Kadar pernafasan rendah ni, bila kita tengok turun dan naik dada dia tu tak berapa jelas. Tak nampak sangat perubahan turun dan naik dada. Itu kadar pernafasan rendah. Maksudnya perubahan turun dan naik dadanya tu tak begitu ketara dan tidak banyak lah. Macam kita tidur relax. Jadi kadar turun naik, bilangan turun
naik dan turun dada tu tidak laju, tidak banyak dalam tempoh 1 minit. Okay, kita tengok dia relax je. Macam nampak tak nampak je dia bernafas kan. Sebab dia sedang relax. Tak ada yang dia buat dalam keadaan yang aktif atau tergesa-gesa. Jadi kadar pernafasan dia rendah. Okay, kita tengok kadar pernafasan sederhana. Okay, yang ini dia berjalan. Okay, berjalan, budak berjalan pergi sekolah ni dia menyapu. Yang ini dia main skateboard. Dan yang ini menolak troli di pasar raya. Okay, yang ini aktiviti ini adalah aktiviti yang tidak terlalu lasak tapi memerlukan tenaga dan kerja lah. Okay, bukan duduk relax tapi kita buat kerja cuma tidak terlalu aktif dan terlalu tegas aktiviti ni. Okay. Dalam kadar pernafasan sederhana ni, kita boleh nampak pergerakan turun dan naik dada tu. Okay. Cuma, dia tidak, dalam tempoh 1 minit tu tidak terlalu banyak lah bilangan dia. Okay. Kita nampak dia bernafas tu. Okay. Naik dan turun tu kita nampak. Sebab dia kadar pernafasan sederhana. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, kadar pernafasan tinggi. Okay, kadar pernafasan tinggi. Okay, yang ini antara dia berenang. Mengayuh basikal. Ini kayuh basikal dalam trek ni. Memang perlukan, maksudnya perlukan otot, perlukan tenaga yang lebih. Dan dia aktiviti yang sangat cergas. Okay, dan ini adalah lari. Lari pecut ni. Ini lari battle ni. Tapi maksudnya kita memerlukan tenaga dan aktiviti yang sangat aktif dan cergas. Okey, awak tengok. Kadar pernafasan tinggi ni kita akan nampak. Dia bernafas tu tercungap-cungap. Selepas dia buat aktiviti ni, dia macam tercungap-cungap sikit. Bilangan naik dan turun dada tu pun kita nampak lebih laju. Dalam tempoh 1 minit tu, bilangan dia lebih banyak. Kita nampak dia tercungap-cungap. Okey, itu adalah kadar pernafasan tinggi. Okey. Untuk tajuk ni, kita akan buat satu aktiviti. Okey, aktiviti mari uji kadar pernafasan manusia. Okey, tujuan menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Okey, alat dan bahan, jam randik dan radio. Okey. Alat dan bahan ni tak ada jam randik, tak ada radio, tak ada masalah. Kita boleh guna handphone, smartphone ni. Okey, cikgu akan bagi muzik 1 minit. Jadi, dengan muzik 1 minit ni lah, awak boleh tahu awak punya aktiviti tu dah berjalan selama 1 minit. Okey, bila lagu tu berhenti, maksudnya aktiviti awak perlu berhenti. Dan selepas itu awak akan ukur kadar pernafasan. Okey, kita tengok langkah-langkah. Okey, 1. Pasang muzik selama 1 minit dan mulakan aktiviti berjalan perlahan. Okey, berjalan perlahan tu awak jalan macam biasalah. Tak perlu nak kelang kabut, berjalan perlahan. Okey, berjalanlah nak pergi ke sana ke sini dalam tempoh 1 minit. 1 minit tu awak tak perlu tengok jam. Awak dengar pada muzik. Okey, muzik mula awak start. Muzik berhenti, awak pun berhenti. Okay, itu dikira aktiviti tu sebab muzik yang cikgu bagi ni tempoh dia 1 minit. Okay, selepas muzik berhenti, okay, awak tarik nafas kejap. Okay, lepas tu tangan awak letak di dada dan awak mula, okay, setkan jam awak. Jam dalam ni kita boleh tengok jam dalam telefon ni kita pergi dekat, okay, pergi dekat tools tu kita ambil, kita pergi dekat clock. Okay, pergi dekat clock, kita ambil stopwatch. Dia ada stopwatch aplikasi. Ada aplikasi stopwatch kat sini. Kita ambil yang ini. Okay, ni. Aplikasi stopwatch. Okay, dia akan keluar macam ni. Yang ini bila kita nak kira tu, kita start. Okay, kita tekan start. Okay.
Okay, jam ni akan bergerak, kita kira. Okay, berapa yang naik, berapa bilangan turun. Naik dan turun tu kita kira. Okay. Okay, dan selesai habis 1 minit. Okay, bila 1 minit, dia punya dekat sifar ni dia akan jadi 1, belakang ni jadi yang belakang tu dia akan jadi 0, 0, 0. Okay, ni 1 minit. Okay, ni masih 30 saat. Okay, cikgu tunjuk Okay, masa ni awak, masa jam ini bergerak ni, awak kira bilangan turun dan naik dan turun. Naik dan turun tu 1. Maksudnya awak kira berapa kali naik lah. Senang. Okay, yang ini dah 1 minit. Ni dah terlebih ni. Terlebih 1 saat. Tapi 1 minit adalah, ni nombor 1 depan ni. Ni adalah 1 minit. Okay. Okay. Selepas awak dah kira, awak boleh masuk bilangan dia berapa. Di sini. Okay. Okay, seterusnya. Aktiviti kedua adalah aktiviti lari setempat. Sama juga. Awak start music bergerak, berbunyi. Okay, start je music tu start berbunyi. Awak lari setempat. Okay, lari setempat. Setempat, lari setempat. Habis music, okay, boleh berhenti. Okay, ambil masa lah sekejap. Okay, start, awak setkan jam tadi. Awak dah reset. Dah dapat tadi awak reset. Okay, awak reset jam tadi. Dia akan jadi sifar semula. Okay, letak tangan di dada. Okay, awak start jam dan awak kira berapa bilangan turun dan naik tu. Okay, nak mudah awak kira berapa kali naik. Sebab dia kira kadar pernafasan tu turun, naik tu dia kira 1. Sebab awak tarik dan hembus kan. Tarik, hembus 1. Jadi senang mudah nak kira berapa kali naik. Berapa kali naik. Berapa kali naik tu awak kira lah. Maksudnya berapa kali awak dah sedut. Dia sedut hembus kan. Dikira 1. Okey. Seterusnya. Okey. Yang ketiga. Aktiviti yang ketiga. Ini. Lompat bintang. Okey. Sama juga awak reset semula jam awak. Okey. Then awak start music. Music tu 1 minit. Okey. Start music. Music bermula. Awak mula start lompat. Okey. Lompat bintang. Okay, lompat bintang ni sehingga muzik tamat. Okay, awak berhenti. Okay, awak dah setting jam. Okay, letak tangan di dada. Awak mulakan jam dan awak kira bilangan turun dan naik dada. Okay, maksudnya cikgu dah sebut tadi kan. 1 tu dikira, naik dan turun tu 1. Okay, yang kedua, naik dan turun yang kedua, 2. Macam tu. Okay, nak mudah cikgu cakap, kira berapa kali naik lah senang. Sebab dah tentu sedut, lepas tu awak lepaskan. Berapa kali naik dan bila awak dapat, jam awak dah 1 minit, okay, awak berhenti kira dan awak tulis di dalam jadual ni. Okay, cikgu harap awak faham. Cikgu akan bagi muzik 1 minit tu. Okay. Sekiranya ada masalah, awak boleh personal message dengan cikgu. Okey. Okey, kita tengok. Yang ini awak boleh jawab ni. Adakah terdapat perbezaan kadar pernafasan antara setiap aktiviti yang dijalankan? Okey, yang ini awak boleh jawab ya atau tidak. Yang bawah ni, apakah yang boleh dirumuskan tentang hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Okey, apa boleh dirumuskan? Okey. Maksudnya apa? Aktiviti. Okey, aktiviti. Okey, cikgu akan tulis sikit. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, dia tanya rumus apa yang kita boleh rumuskan tentang hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Okey, cikgu bagi ayat dia lah untuk memudahkan awak jawab. Okey, contoh dekat sini. Okey, rumusan kesimpulan daripada aktiviti tadi. Semakin apa jenis aktiviti, semakin
kadar pernafasan. Okey, awak isilah dekat sini. Semakin apa? Jenis aktiviti tu cikgu dah sebut kan. Kalau dia cergas, aktif. Aktiviti tu apa akan jadi pada kadar pernafasan dia. Okey. Okey, itu saja. Seperti biasa, laporan untuk aktiviti ni tulis dalam buku. Okey. Macam yang sebelum ni, tajuk, tujuan, alat dan bahan tulis. Cuma awak tak perlu tulis langkah-langkah. Okey, terus ke pemerhatian, awak buat jadual dan jawab soalan. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Sekiranya ada masalah boleh message cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum.